saya nak ajukan satu soalan lah, soalan yang saya kira ramai sangat yang nak tahu kan tentang isu skema hartanah ini. Berikutan baru-baru ni semua tahu, tular viral di media sosial tentang satu posting confession di IIUM confession tentang seorang katanya mangsa sifu hartanah. Tajuk confession berkenaan iaitu apabila dia kata dia dah masuk join satu program yang dikenal melalui kawan dia daripada Facebook. Kemudian daripada program tersebut dia belajar tentang hartanah, lindung, dia bayar macam-macam. Lepas tu suruh buat multi submission, 3 biji rumah, total up 1 million lebih dengan gaji lebih kurang 5,000 lebih tak silap saya. Dan daripada situ masuk, dia buat benda tu sebelum ada PKP, dan bila PKP nampaknya dah nampak ada bibit-bibit kesontotan tu kan, bila cash flow mulai jadi negatif dan sebagainya, sehinggalah dia buat confession tu, dia menyesal sangat-sangat, dan ramai yang komen yang di-refer itu ialah Faizul Ridwan. Jadi itu soalan saya, terus jawab terus tentang isu tersebut, dan mungkin tuan-tuan boleh komen sikit tentang siapakah pula skema hartanah sebenarnya. Dan selepas Tuan Faizul Ridwan bagi perkongsian, bagi jawapan, soalan-soalan seterusnya akan saya ambil daripada soalan daripada para penonton. Okey, itu aja. Silakan Tuan Faizul Ridwan untuk jawab soalan tadi. Sebelum jawab soalan tu, ada soalan ni nak tanya kat Tuan Afian. Soalan saya ringkas je. Sebab ilmu agama saya tak kuat sangat kan. So saya nak tanya, apa hukum bila kita kongsikan benda yang tidak sahih dan berbaur fitnah? Suspend saya dengar tu. Itu soalan ringkas, sebelum saya jawab lah panjang-panjang lepas ni. Tanya saya ke ni? Saya tanya you, ya betul. Dia kalau benda tu fitnah, dia akan jadi fitnah lah kalau kita kongsi benda fitnah ni. Itu jawapan saya. Cuma posting tu dia tak ada menyatakan siapa-siapa kan. Tak ada menyatakan siapa-siapa secara spesifik. Tapi ramai duk kata Faizul Ridwan. Wallahu a'lam. So it's betul cakap berbaur fitnah. Sebab yang terpalit tu dekat kita kan. Right. So I think bila cerita pasal confession ni, I think kita cerita pasal fakta dulu. So kita cerita pasal fakta. Ini jenis orang yang suka tengok fakta dengan data. Sembang-sembang ni saya kurang sikit. Saya datang malam ni pun sebab dijemput, and bagi saya kalau ada peluang untuk kurangkan fitnah, saya akan buat. Right, so let's cerita pasal fakta berkenaan dengan confession tu. Nombor 1, confession tersebut bukan ditulis menggunakan nama sebenar. Kalau cerita tu betul, apa takut? Pakailah nama sebenar kan. Nombor 2, kenapa pakai confession page, tak pakai Facebook account? Okay, so bukan pakai nama sebenar, bukan pakai Facebook, tapi pakai confession punya page. Nombor 3, semua klien FACAP bila baca benda tu cerita apa benda ni, sebab apa yang di-describe tu, perbezaan tu, proses tu sangat berbeza dengan apa yang klien FA Capital dapat hari ni versus apa yang diceritakan dalam proses confession tu. Okay. Nombor 4, ini juga fakta. Okay, kita ada screenshot yang whereby admin IIUMC tu memang pergi kepada orang yang tidak suka kepada saya, yang daripada tahun lepas cerita pasal cerita multi-sub nilai apa semua tu, meminta confession. Okay, so jadi ada elemen berpakat dekat situ. Okay, IIUMC punya admin dengan mereka yang tidak berapa suka kepada saya dan FA Capital. Okay, nombor 5, ini juga fakta whereby kalau anda cuba upload apa-apa confession dekat dalam IIUMC tu, anda rasa mereka akan verify ke ataupun tidak cerita itu? Wallahualam. Tak verify bro, confirm. Sebab apa? Ada klien saya yang betul-betul pakai nama sendiri, right? Yang pakai nama sendiri, juga letak confession dia kena reject. Sebab apa? Cerita tu tak panas. Orang tu beli property buat duit, jadi cerita tu tak berapa hot. Jadi tidak disiarkan oleh admin IIUMC. So semua cerita yang kononnya merugikan, okay, oleh mereka yang tidak menggunakan nama sebenar atau Facebook sebenar, tidak ada verification langsung, disiarkan. So, kalau you tanya dengan saya, I think berdasarkan 5 fakta yang dah jelaskan tadi, tak pakai nama sebenar, tak pakai Facebook account sebenar, ada bercanggah dengan proses yang FA Capital klien dapat, ada pakatan dengan admin IIUMC, yang memang kita ada jelas screenshot pergi kepada kawan-kawan yang you juga kenal, yang kita dah jemput malam ni tapi tak berani turun tuan, right? Minta confession daripada dia juga, tapi yang kita hantar tu
yang klien saya hantar betul-betul cerita betul ni, beli property buat duit, tak disiarkan. Okay. So, kesimpulannya, kalau you nak tanya, ini adalah permainan bisnes yang kotor daripada pesaing. Okay. Kalau you nak saya rumuskan, itulah rumusan saya. Right? Sebab tu tak berani gunakan nama betul, tak berani gunakan Facebook betul. Sebab apa? Mereka pun tahu kalau guna nama betul, Facebook betul, apa akan jadi? Surat cinta akan keluar. Right? So, I mean, kalau kita tak salah kan, dan saya akan ambil tindakan. It's very simple kan. Macam tahun lepas kan, bila orang cuba kaitkan kes multi-sub nilai tu dengan Far Capital. Semua orang cakap, ini Faizul, ini Far Capital. Sampai hari ini, mangsa tu tak wujud. Komen dah viral, beribu-ribu, dosa dah buat dah. Maki-maki saya, ada staff saya kena maki, cerita korang ni buat scam apa, ada yang sampai berhenti kerja sebab fitnah macam tu. Dan saya ambil tindakan untuk saman 3 orang individu tu yang sampai hari ini ni, okay, kes tu masih berjalan kat mahkamah, so I tak boleh nak komen banyak. Cuma apa yang boleh cakap adalah bila kita hantar surat saman, ketiga-tiga individu tersebut semua cakap kami tak pernah merujuk kepada Far Capital ataupun Faizul Ridzuan. Tapi dalam komen memang nampak link tu macam, oh ni Faizul, ni Far Capital. Tapi bila hantar surat cinta rasmi, semua reply, kita tak pernah merujuk kepada Far Capital, kepada Faizul. Lepas tu buatlah cerita kesian, upload gambar tengah cuci rumah, anak, gambar anak pun dipergunakan. Semua boleh tunggang-tunggang lah senang cerita. So, kesimpulannya kalau anda tanya dengan saya berdasarkan fakta yang ada, tak pakai nama sebenar, tak pakai Facebook account sebenar, bercanggah dengan apa yang Far Capital buat dan apa yang Far Capital klien dapat. Ada bukti ya, yang whereby admin IIUMC tu memang meminta confession daripada orang-orang yang memang tak suka dengan kita. Okay, lepas tu last kali, memang bila kita hantar confession yang nampak okey untuk Far Capital, tidak di-approve, tidak disiarkan. Yang buruk-buruk sahaja disiarkan. So bagi saya kesimpulannya adalah, ini adalah cara persaingan bisnes yang kurang sihat lah. Jawab ke tak jawab soalan tu? Okey.